Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan belajar subtopik baru iaitu unsur dalam kumpulan satu. Okey, seperti mana yang cikgu bagi tahu sebelum ni, ada sesetengah kumpulan mempunyai nama yang special. So, kumpulan satu ni pun ada nama special dia iaitu logam alkali. Macam cikgu bagi tahu sebelum ni lah. Okey. Unsur dalam kumpulan satu ni termasuk lithium Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs dan francium Fr. Kalau awak tengok jadual berkala unsur, atas lithium terdapat hidrogen. Betul tak? Hidrogen ni dia bukan logam, so dia mempunyai sifat kimia yang berbeza. Jadi untuk bincang unsur-unsur dalam kumpulan satu, kita tidak masukkan hidrogen sekali. Maksudnya hidrogen tu tidak termasuk dalam unsur-unsur kumpulan satu yang mempunyai sifat kimia dan sifat fizik yang sama. Ni adalah contoh lithium, contoh natrium, contoh kalium, contoh rubidium, contoh cesium dan contoh francium. Ni ada beberapa contoh yang kumpulan satu yang kita guna dalam kehidupan seharian kita. Contoh lithium. Lithium tu terdapat dalam bateri, dalam pembuatan bateri. So kalau awak tengok bateri pun kadang dia ada tulis Li kat belakang tu kan. So dalam bateri terdapat lithium. Natrium terdapat dalam lampu wap yang ada dekat tepi jalan tu, terdapat natrium dalam tu. Kemudian kegunaan kalium. Kalau awak tengok baja kalium nitrate terdapat kalium dalam tu. So kita pakai kalium dalam baja kita. Salah satu contoh dia lah. Sekarang kita tengok sifat fizik kumpulan satu. Yang pertama, semua logam alkali ni adalah konduktor haba dan elektrik yang baik. Seperti logam-logam yang lain, dia adalah konduktor haba dan elektrik yang baik. Yang kedua, kumpulan satu ni wujud sebagai pepejal kelabu yang mempunyai permukaan yang berkilat pada suhu bilik. Okey, kalau awak tengok contoh gambar yang cikgu bagi tadi, dia tak berkilat sebab dia dah teroksida, dia dah bertindak balas dengan oksigen dekat udara, dia dah jadi tak berkilat. So, kalau kita potong permukaan tu, dalam dia kita boleh tengok dia adalah berkilat sebenarnya. Kemudian, logam kumpulan satu ni dia mempunyai sifat yang lembut. Maksudnya, kita boleh potong dengan pisau. Kalau besi, kita tak boleh potong dengan pisau kan? Tapi, logam kumpulan satu ni, logam alkali ni, dia boleh potong dengan pisau. Kemudian, ketumpatan kumpulan satu ni rendah berbanding dengan logam lain. Kalau kita banding sama-sama logam kumpulan satu ni mempunyai ketumpatan yang rendah. Okey, kalau kita letak logam dalam air, logam lain dalam air, dia akan tenggelam. Tetapi logam kumpulan satu ni dia akan terapung di permukaan air. Tetapi ketumpatan dia semakin meningkat meneruni kumpulan. Hal ini kerana pertambahan jisim atom relatif JAR lebih besar berbanding dengan pertambahan saiz atom. Jadi, apabila menuruni kumpulan, ketumpatan dia semakin meningkat. Walaupun dia banding dengan kumpulan lain, dia adalah rendah. Tetapi, bila menuruni kumpulan, ketumpatan dia semakin meningkat. Takat lebur dan takat didih kumpulan satu ni adalah rendah berbanding dengan logam yang lain. Tetapi, kalau kita tengok dari segi menuruni kumpulan pula, dia adalah semakin berkurang. Takat lebur dan takat didih dia semakin berkurang. Hal ini kerana apabila menuruni kumpulan, saiz atom bagi setiap unsur tu dia akan semakin bertambah, betul tak? Jadi, apabila pertambahan saiz atom, ini menyebabkan ikatan atom semakin lemah.
Jadi, kuranglah haba digunakan untuk memutus ikatan tersebut. Okey, seterusnya kita tengok sifat kimia bagi kumpulan 1. Kalau awak susun setiap unsur ni dalam susunan elektron, awak boleh tengok elektron valence dia bagi setiap unsur adalah 1. Satu elektron valence ni dia kena buat keputusan antara dia kena melepaskan satu elektron ni ataupun dia kena menerima lagi 7 elektron untuk mencapai elektron susunan oktet. Jadi antara melepaskan 1 dengan menerima lagi 7 elektron, mestilah kita melepaskan 1 elektron lagi mudah kan. So untuk jadi kumpulan 1 ni dia akan melepaskan 1 elektron untuk mencapai susunan oktet. Apabila dia melepaskan 1 elektron, dia akan mencapai susunan oktet dan ia stabil. Jadi ia akan membentuk ion yang bercas positif 1. Okey, sebagai contoh, kalau awak boleh tengok kat sini, atom natrium susunan elektron dia adalah 281. Bila dia melepaskan 1 elektron, dia akan jadi ion natrium iaitu 28 dengan positif ke atas. So bila kita lukis, kita kena lukis susunan elektron tu kena ada bracket, kena ada kurungan dan kita letak positif 1 ke atas. So dia akan jadi macam ni. Jadi semua unsur dalam kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang serupa kerana semua atom dalam kumpulan 1 mempunyai elektron valence yang sama dan mencapai elektron oktet yang stabil dengan melepaskan 1 elektron valence dan membentuk ion yang bercas positif 1. Okey, yang kedua, unsur-unsur kumpulan 1 ni sangat reaktif. Walaupun unsur dalam kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama, tetapi kereaktifannya adalah berbeza apabila menerungi kumpulan. Kereaktifan logam alkali semakin bertambah apabila menerungi kumpulan kerana pertambahan saiz atom bertambah apabila menerungi kumpulan. Jadi jarak antara elektron valence dengan nukleus semakin jauh. So daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah. Okay, kalau awak tengok contoh dekat sini, kita lukis lithium, natrium dan kalium. Okay, kalau awak tengok antara lithium ke kalium, saiz atom dia semakin besar, betul tak? Okay, so jarak antara nukleus dengan elektron valence dia semakin jauh sebab dia petala dia semakin banyak kan. So, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence dia semakin lemah lah sebab kan dalam nukleus terdapat cas proton iaitu positif. Manakala elektron terdapat cas negatif. Jadi, kalau kecil, saiz yang kecil dia mempunyai ikatan yang kuat. Bila menurunkan kumpulan, saiz dia semakin besar dan semakin jauh. So semakin lemahlah ikatan dia antara nukleus dengan elektron valence. Jadi disebabkan kumpulan 1 ni sangat reaktif, cara nak simpan logam kumpulan 1 ni adalah kita kena simpan di dalam minyak parafin. Kenapa kita kena simpan dalam minyak parafin? Hal ini kerana untuk menghalang daripada tindak balas dengan wap air dan udara di sekeliling kita. Jadi, kesimpulan yang kita boleh buat untuk sifat fizik dan sifat kimia kumpulan 1 ni adalah yang pertama,
saiz atom bagi unsur kumpulan satu dia semakin bertambah menuruni kumpulan. Yang kedua, ketumpatan dia semakin bertambah kerana pertambahan jisim lebih cepat daripada pertambahan jejari, iaitu saiz atom. Kemudian, takat lebur dan takat didih semakin berkurang menuruni kumpulan kerana saiz atom semakin bertambah menyebabkan ikatan logam semakin lemah. Kemudian, kereaktifan unsur kumpulan satu semakin bertambah apabila menuruni kumpulan. Kerana apabila saiz atom semakin bertambah, jarak antara nukleus dengan elektron valens semakin jauh, menyebabkan daya tarikan antara nukleus dengan elektron valens semakin lemah. Sebab tu kereaktifan dia semakin bertambah, sebab lagi senang elektron valens tu nak keluar.